أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 7, baris yang ke-7 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ketujuh, kudrah. Artinya erti kudrah kuasa, iaitu kudrah sifat yang wujudiyah, lagi sedia, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, yang dapat dengan dia dengan sifat kudrah mengadakan tiap-tiap mungkin dan meniada akan dia akan tiap-tiap mungkin. Mengada meniada ni atas muwafaqah, atas muwafaqah ni selaras, seiring, sebagaimana iradah kehendak Allah pada sedia kala. Iaitu kudrah sifat yang wujudiyah. Satu, yang lagi sedia, qadimah. Satu, yang berdiri, yang ada pada zat Allah Ta'ala. Satu, yang dapat dengan dia mengadakan tiap-tiap mungkin dan meniada akan dia akan tiap-tiap mungkin. Mengada meniada ni atas muwafaqah iradah. Ni banyak petok dalam ketika ni. Yang pertama, kudrah sifat yang wujudiyah. Kemudian lagi sedia, koma situ, yang berdiri pada zat Allah. Koma situ, tak koma lah maknanya. Mana dia stakok-stakok tu, faham apa? Satu. Yang dapat dengan dia dengan sifat kudrah mengadakan tiap-tiap mungkin dan meniada akan dia. Kemudian mengada meniada ni mati molek atas muwafaqah iradah. Iradah ni qada Allah, mengada meniada qadar Allah. Ni kena lah, sama-sama dah ni. Minggu lepas pun panjang dah, minggu lepas masuk dah ketujuh kudrah. Panjang lagi balik kepada wahdaniyah pada perbuatan. Minggu lepas balik kepada wahdaniyah pada perbuatan. Kemudian pula saya baca dah minggu lepasnya hak nata kaki di luar tu. Hak nombor 2 tu. Nombor 2 tau. Hak saya nombor 2. Saya ni nombor apa? Di kadang-kadang tak sama tu. Nombor 2 je. Nombor 2. Nombor 2. Sebab saya ingat saya kitab saya ni muka surat 8. Ni bawa kitab cetakan baru ni setakat nak tengok muka surat. Setakat nak tengok muka surat. Bawa cetakan baru ni nak tengok muka surat. Sebab saya ni muka surat 8 baris yang keempat daripada bawah. Lain muka surat, cetakan lain. Sebab tu kadang-kadang cetakan lama ni tersilap. Cetakan hak baru tu okey je. Sebab tidak sama cetakan. Jadi nombor 2 di tepi tu pula tu. Qauluhu, katanya kata pengarang Syekh Ahmad Al-Fatani atas muwafaqah iradah.
Erti qauluhu, kata pengarang atas muwafaqah iradah ni, maksud dia apa? Bahawasanya Allah Ta'ala tiada mengada dan tiada meniada dengan kudrahnya, melainkan akan barang yang ia tentu akan dia dengan iradah. Tentu akan iradah ni qada, mengada meniada ni qadar, hukum iman kenang. Bersalahan bagi Mu'tazilah. Ni Mu'tazilah kita nak ambil ni. Yang berkata mereka itu dengan bahawasanya Allah Ta'ala menjadi ia Allah akan segala kejahatan dan yang keji. Perkara jahat yang berlaku tu Allah yang jadikan, Allah Khalik, Allah yang menjadikan. Yang beza dengan ahli sunnahnya, padahal tiada menghendaki ya Allah akan dia akan segala kejahatan dan yang keji. Ni ambil molek. Hak ning ni kadang-kadang orang hak ceramah pun tak jumpa poin ni. Ni kitab Faridatul Farid, kita ambil molek. Walaupun kita ni ngaji qada kita, ngaji qada nak cakap dengan anak beranak kita pun biar kemah. Biar kemah. Sebab apa? Sebab kita belajar. Kadang-kadang orang sekarang berani mengajar, tapi belajarnya tidak berapa. Ni bahaya ni. Kadang-kadang tak jumpa hak sekadar dalam kitab Faridatul Faraid ni, kita kecek je. Tapi kita kecek pun semuanya ada dalam kitab-kitab hak Arab, kitab besar ada. Syarah Hudi pun ada ni, hak luar ni. Hak Mu'tazilah menjadikan perkara yang jahat dan keji tetapi tidak menghendaki. Ada ni. Sebab tu dalam kitab Faridah kita ni, muka surat 8 sebelah tu, cuba tengok sikit. Surat 8 sebelah tu, mana? Surat 8 baris daripada atas, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 daripada atas. 16 daripada atas. Dia ada bersalahan bagi Mu'tazilah, cuba tak? Surat 8 bagi ke 16 daripada atas. Hak mana pakai Jawi lah, hak mana pakai Rumi minta maaf lah. Hak mana pakai Rumi minta maaf. Cuba Surat 8 ke 16 daripada atas. Bersalahan bagi Mu'tazilah yang berkata mereka itu Mu'tazilah bahawa iradah Allah Ta'ala iaitu tiada ta'alluq dengan segala yang jahat dan yang keji. Mu'tazilah perkara jahat, iradah tidak bertakluk, mana tidak menentukan. Tapi sampai masa berlaku, Allah yang melakukan, sifat kudrah. Hak Mu'tazilahnya perkara jahat, Allah tidak kehendak. Bersalahan bagi Mu'tazilah yang berkata mereka itu bahawa iradah Allah iaitu iradah Allah tiada ta'alluq dengan segala yang jahat dan keji. Hak jahat, hak keji ni bukan datang daripada iradah Allah. Allah tidak kehendak perkara jahat berlaku. Allah tidak kehendak perkara keji berlaku. Tapi Allah melakukan segala-gala kudrah. Ini Mu'tazilah. Mana Allah melakukan kudrah, tapi Allah tidak kehendak, iradah. Ini dah kitab Faridatul Faraid. Cuma kita mana ni kena concentrate fokus. Kalau ada sikit masalah tu bubuh luar dulu. Masalah di rumah ke, masalah masak ke, masalah apa ke, tinggal rumah dulu. Dah sungguh ni ambil molek sese. Ni hak berkait dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, rukun iman yang ke-6. Qudrah, iradah panjang. Iradah panjang. Cuma saya mengelupasnya undur di keesaan pada perbuatan. Keesaan pada perbuatan. Asas kitanya
mentauhidkan Allah. Asas kita yang mentauhidkan Allah. Orang kafir nak masuk Islam dimulai dengan tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada. Orang kafir nak masuk Islam dimulai dengan asasnya penyaksian keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu mula-mula sekali orang kafir nak masuk Islam. Ada ni. Kita asas agama pun tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kita duk baca semua lepas sembahyang tu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. 3. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Nafi kemudian isbat. Tiada Tuhan, isbat netak melainkan Allah. Dengan makna apa? Allah jua Tuhan. Esa. Wahdahu hal keadaan Allah esa. La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah. Esa. Berapa tu? 3 tu. Diakhiri dengan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala atas tiap satu amat kuasa. Semuanya datang daripada kekuasaan Allah. Semuanya datang daripada perbuatan Allah. Itu keesaan pada perbuatan. Tapi dimulai dengan 3 keesaan. La ilaha illallah, isyarat keesaan pada zat. Wahdahu, isyarat keesaan pada sifat. La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah, isyarat keesaan pada perbuatan. Jangan sekutu Allah, jangan musyrik pada perbuatan. Kesemuanya adalah perbuatan Allah. Ni pegangan kita ni. Kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita orang Islam mengesakan Allah pada zat, sahih. Mengesakan Allah pada sifat, sahih. Hak tidak mengesakan Allah pada perbuatan ni lah di kalangan orang-orang Islam. Qadariyah orang Islam, bukan orang kafir. Ada ni. Qadariyah contohnya, bukan orang kafir, orang Islam, tapi tidak mengesakan Allah pada perbuatan. Faham tak? Jadi nak mati moleknya adalah hak la syarikalah, tiada sekutu bagi Allah pada perbuatan. Kesemuanya perbuatan Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Taala atas tiap sesuatu amat kuasa. Hak datang dari kekuasaan Allah Taala belaka. Ala kulli syai', atas sekalian perkara. Sekalian datang daripada kekuasaan Allah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ni lepas sembahyang 10 kali baca. Tapi baca jangan baca di mulut saja, serta berakidah. Baca di mulut saja tak ni lah, ni serta berakidah. Kesemuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hak Tuhan belaka. Lahu ma fis samawati wal ard. Milik Allah Taala belaka. Yang di langit, yang di bumi milik Allah. Milik Allah ni bukan milik macam milik makhluk. Kita tu milik kita. Rumah besar tu milik kita. Kilang besar tu milik kita. Tapi hak berlaku dalam rumah orang lain buat belaka. Masak orang lain, ngemah orang lain. Tu dalam luar rumah pula jaga tamang orang lain, bawa kereta orang lain. Tapi kita milik. Tapi kita buat ke tak? Tu milik bukan hakiki gitu. Ada ni. Bukan milik hakiki. Masuk hak nak masuk dalam perut pun pakai air tangan, tak tahu mari mana tuang tangan tu. Apa ni? Kita jangan main waktu tu kita dak makan air tangan orang lain. Dia semua makan air tangan hok mok sendiri. Faham tak ni? Ni air tangan, tak tahulah tuang tangan tu pasal mana. Makan kenyang kitanya. Dan nak kata mana? Tu milik tu milik tuang tu tuang. Makhluk. Kilang milik kita, tapi hak dalam tu semua orang lain buat belaka. Dia dah ambil akaun duduk diam je. Masuk muka pintu tu orang lain jaga dah. Muka pintu tu orang lain jaga dah. Semua orang lain belaka. Lepas tu milik apa gitu? Itu milik makhluk. Tapi milik Allah, lahu ma fis samawati wal ard. Milik ni hak dia belaka. Itu milik hakiki.
Ini bawalah Rabb tuan yang hakiki, pemilik yang hakiki. Hak dia belaka. Ni. Ini Rabb tuan yang hakiki, pemilik yang hakiki. Ada ni. Jadi hak berlaku di langit di bumi semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala atas muwafaqah iradah sebagaimana hak Allah Taala tentukan pada sedia kala. Habis. Kemudian dalam kitab ni terjemah kudrah dengan kuasa. Tak apalah. Kalau kitab baru, kitab kemudian dimulai dengan kitab Baqarah diterjemah dengan perkuasa. Diterjemah dengan kuasa pada ni. Kudrah terjemah dengan kuasa. Kudrah dah ke kudrat. Kudrah, kudrat, iradah, iradat. Lepas tu wahdaniyah, wahdaniyat gitu. Tak ada dah. Wahdaniyah. Tapi kudrat, iradat. Mana pula tu? Wahdaniyah, kudrah, iradah sama-sama di hujung tu termarbutah. Kenal termarbutah? Saya dengar dari Aikin dia kata termarbutah ni tersanggu dia kata. Apa makna sanggu? Tersanggu lah, bulat gitu. Macam sanggu atas kepala ni lah. Oh kata dia panggil termarbutah tersanggu. Lepas tu terbuka tu dia panggil benda. Tak ada panggilan dia. Dia termarbutah tersanggu. Cotek atas ni bulat. Termarbutah bulat. Jadi wahdaniyah, kudrah, iradah sama-sama termarbutah. Tapi kenapa kita ngapa sifat 20? Wahdaniyah. Dah. Kemudian kudrat, iradat. Mana boleh ditukar gitu? Kenapa dia ditukar gitu? Kerana kita pandai. Pandai kok mana? Boleh belaka dua-dua. Kita baca dua-dua pandai tu. Sebab apa gitu? Sebab pandai. Pandai kok mana? Kalau termarbutah, kalau kita wakaf, baca dengan he pun boleh, baca dengan te pun boleh. Jadi wahdaniyah kita baca dengan he. Kudrat, iradat kita baca dengan te. Pandai tu. Ya dak ni. Kebetulan je ni. Ialah wahdaniyah kita baca dengan he. Berapa? Boleh kan dengan he. Termarbutah kan? Lepas tu apa? Kudrat, iradat. Boleh kan dengan te. Buat dua jalan. Tapi yang masyhurnya kalau termarbutah, kalau kita wakaf kita baca dengan he. Atau masyhur dia lah. Tapi boleh baca dengan te. Kudrat, iradat, ibadat, ta'at. Tu termarbutah lah kita kan. Tarikat, hakikat. Jadi tak pun nak sedap dengan te gitu. Dia panggil apa ni? Jadi paluk dengan he. Ibadah, syariah, tariqah, haqiqah, ta'ah, solat. Solat jadi sedap dengan te pula dah. Solat. Tak jadi dengan he. Solat. Solat tak jadi dah. Jadi solat. Dia termarbutah belaka tu. Kalau wakaf yang kebanyakan masyhurnya adalah baca dengan he lah. Baca dengan te pun boleh. Kudrah, kudrat, iradah, iradat. Jadi kudrah diterjemah dengan kuasa. Apa makna kuasa? Satu sifat yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah bersifat dengan sifat kuasa, Allah berkuasa mengada dan meniada. Dia gitu. Bila Allah ada sifat kuasa, maka Allah berkuasa mengada dan meniada. Diterjemah dengan kuasa. Dalam kitab Baqarah diterjemah dengan perkuasa. Ditukar pada nak cerita sifat yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak apalah. Terjemah kuasa pun pembicaraan adalah pembicaraan sifat yang ketujuh. Sifat. Pembicaraan sifat 20. Sifat. Jadi kuasa dengan makna sifat kudrah yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Iaitu kudrah sifat yang wujudiyah. Sifat yang wujudiyah, sifat yang ada. Sifat yang ada. Dia sifat wujudiyah ni dimulai dengan sifat yang ketujuh sampailah sifat yang ke-13.
Iradah sifat-sifat yang wujudiyah. Ilmu sifat yang wujudiyah. Hayah sifat yang wujudiyah. Sampailah kepada sifat kalam, sifat wujudiyah. Mula daripada sifat yang ketujuh sampailah sifat 13, sifat yang wujudiyah. Wujud, kidam, baqa sampai ke wahdah, ada tak disebut sifat wujudiyah? Tak sebut. Ada ni. Sebab sifat yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat ma'ani. Ma'ani. Jamak daripada maknan. Makna mana apa? Perkara yang ada. Itu maknan, perkara yang ada. Mana contoh sifat maknan, sifat yang ada? Kalau hak makhluk, contohnya warna. Warna itu maknan, satu sifat yang ada. Putih, hitam, itu satu sifat yang ada pada ni. Satu sifat yang ada, yang kita boleh tengok, yang kita boleh lihat, ataupun yang kita boleh rasa. Kalau kita lah, hak kita ni sifat yang ada, sifat yang dapat dengan panca indera. Rasa. Sifat yang ada tu manis, masing, pedas, tu sifat yang ada. Sebab walaupun tak boleh nak tengok, tapi kita boleh rasa. Panas, sejuk, sifat yang ada. Ni pada ni. Jadi putih, hitam sifat yang ada, dipanggil maknan. Satu sifat yang ada. Kalau banyak, ma'ani. Sifat-sifat ma'ani itu ada ni, sifat yang ada. Adapun diri ada perkara, ni, diri ada ni, diri ni. Sekarang ni ini satu zat. Ini cerita makhluk dulu ni. Satu zat. Zat bekas. Ini satu zat. Kemudian zat ni ada. Sifat ada ni tak ada sifat ada ni. Tu ni zat. Ni zat. Sifat ada mana? Pening kitanya. Dah tu ni zat, barang, benda, barang. Ni zat, barang, benda. Barang benda ni bersifat dengan ada. Mana ada? Tu benda. Sifat ada mana? Pening kitanya. Kita tukar benda dengan sifat. Benda ni zat, ada tu sifat. Hak ni hak kita nampak ni benda. Mana sifat ada? Sifat ada tak ada. Hak ni kita slow-slow dah ni. Lepas tu kita fokus pada qada kita fokus. Ada ni. Sebab ada orang ngajar. Allah bersifat dengan sifat wujud, tapi wujud Allah tak ada. Dia ngajar Allah bersifat dengan sifat wujud, tapi wujud tu tak ada. Orang pun report jabat agama, orang panggil lah wujud tu tak ada. Jadi orang faham Allah tak ada. Orang faham Allah tak ada. Tu kata kena berhalu. Tak kena berhalu. Nak cerita benda betul, tapi orang salah faham. Allah bersifat dengan sifat wujud, tapi wujud Allah tak ada. Jadi wujud Allah tak ada, Allah tak ada. Zat Allah ada. Zat Allah bersifat dengan sifat wujud, wujud tu tak ada. Ada ni. Macam gini. Benda ni ada. Ni benda ni ada. Zat ni benda ni ada. Sifat ada? Ada. Cuma selagi benda ni ada, adalah sifat wujud. Benda ni hilang, hilanglah sifat wujud. Dia panggil sifat nafsiyah tu. Ni ada. Kemudian bersifat dengan kekal. Sekarang ni kekal lah, tak punah lagi dah. Mana sifat kekal? Tak ada juga. Kita faham selagi tak punah, tak hancur, kekal lah barang ni. Mana sifat kekal? Tak ada. Faham je. Sekarang ni barang ni satu barang ni. Mana sifat satu? Tak ada. Tidak berbilang, satu lah. Bukan sifat yang ada. Bersifat dengan sifat hitam. Sifat ma'ani ada. Sifat hitam sifat ada. Sifat hitam sifat ada. Ni bukan sifat ada. Dia panggil sifat yang wujudiyah, yang bangsa ada. Ni adalah ni, hitam ni ada.
Sekat tu sudahlah tu. Cuma kalau kita nak faham kaunuhu, kena faham ni bahasa ni. Kenapa sifat ni sifat yang ada saja ada kaunuhu. Kaunuhu al-aswad, keadaannya yang hitam. Kenapa ada kaunuhu? Sebab zat barang satu benda lain. Hitam satu sifat ada yang lain. Tapi sifat tak boleh pisah daripada zat. Pada pemahamannya sifat ni benda lain, barang ni benda lain, sifat ada ni lain. Macam mana sifat yang ada ni nak ada di zat barang ni? Dia kena ada kaunuhu al-aswadu, satu sifat pula yang melekatkan sifat hitam di zat barang ni. Tibik kaunuhu. Ada ni. Kenapa barang ni bersifat dengan ada, kenapa tak payah kaunuhu bagi sifat ada? Barang ni bersifat dengan kekal, kenapa tidak perlu kaunuhu bagi sifat kekal? Barang ni bersifat dengan satu, kenapa tidak perlu kaunuhu untuk sifat satu? Sebab itu sifat yang bukan ada pun nak kaunuhu apa? Hitam ni sifat yang ada. Macam mana sifat yang ada nak ada di zat barang ni? Dia kena ada kaunuhul aswad. Manapa? Satu benda, satu sifat yang melekatkan sifat hitam ni di zat benda ni. Tu kaunuhu. Jadi seolah kaunuhu ni sebagai seolah-olah pelekat. Seolah-olah. Ada ni. Gitu je lah. Lepas tu timbul kaunuhu. Sifat yang ada daripada kudrah sampai ke kalam, kaunuhu. Qadiran kaunuhu, muridan sampai ke kaunuhu mutakalliman. Kenapa wujud tak ada kaunuhu? Kenapa kidam tak ada kaunuhu? Kenapa wahdaniyah tak ada kaunuhu? Itu bukan sifat yang ada nak kaunuhu apa? Sifat yang ada, contoh ni sifat hitam. Dia kena ada kaunuhu. Satu sifat lain pula yang melekatkan sifat hitam di zat benda. Gitu je. Lepas tu kaunuhu ni dipanggil sifat yang melazimi bagi sifat hitam. Ada ni. Kalau kaunuhu aswad ni dipanggil satu sifat yang melazimi bagi hitam. Kenapa melazimi, makna apa? Apabila ada sifat hitam di zat benda, mesti ada kaunuhu. Kaunuhu itulah seolah-olah pelekat yang melekatkan sifat hitam di zat benda. Sebab hitam sifat yang ada, maknan satu benda yang ada. Dia gitu. Gimana? Tak sebalik mikirlah pening golah tunjuk ke barang tu ada, tapi ada tu tak ada. Bukan ada tu tak ada. Ada barang ni, zat ni ada. Tapi bersifat dengan wujud. Wujud tu tak ada. Sifat wujud tu tak ada. Bukan barang ni tak ada. Sifat wujud tu tak ada. Sifat tu wujud tu amrun iktibari ke hali ke tu bahas mulalah tu. Tu. Ceritanya sifat wujud, sifat ada, bukan sifat yang wujudiah, bukan sifat yang bangsa ada. Kalau hitam, sifat yang wujudiah, sifat yang ada. Wujud bukan sifat wujudiah. Qidam bukan sifat wujudiah. Ni kekal, baqa bukan sifat wujudiah. Wahdaniyah satu bukan sifat wujudiah. Hanya kita reti saja. Selagi tidak hancur, tidak binasa, maka barang ni masih lagi kekal. Barang ni satu. Kita faham tidak berbilang. Satulah barang ni. Wahdaniyah. Satu. Tapi bukan sifat yang ada. Jadi barang ada. Barang bersifat dengan wujud. Tapi wujudnya tak ada. Ada ni. Barang zat ni ada lah. Kalau tak ada takkan boleh pegang, boleh tengok. Barang ni ada. Tapi barang ni ada tu panggil sifat wujud. Sifat wujud ada ke tak? Sifat wujud tak ada. Dah ada tak ada? Ada tak ada ni lah sifat wujud tu tak ada. Barang ada. Atau orang ngajar kena ripuk tu. Allah bersifat dengan sifat wujud. Tapi wujud Allah tu tak ada. Bukan Allah tak ada, sifat wujud bagi Allah tu tak ada. Tapi dia cerita buat macam orang ni satu level. Yelah mungkin dia cerita tu rekah sebab orang duk ngaji tu orang biasa-biasa dah. Tapi kelas ni kelas umum. Kadang-kadang mari orang yang baru pertama kali mari. Ajaran mana pula ni? Wujud Allah tak ada ni. Jadi bila wujud Allah tak ada, maka Allah tak ada. Dah. Allah zat yang wajib ada, yang bersifat dengan wujud. Sifat wujud tu tak ada. Bukan zat Allah tak ada. Tapi orang pun salah ripuk jabat agama.
Orang kata kena cerita molek. Mungkin mungkin dia tak bertupu pada cerita tu, dia cerita petang lalu. Sebab apa? Sebab dia tengok orang duk ngaji ni, ngaji lama dah, tapi tak sedar. Orang hak baru mari pun ada, orang hak lama pun hak penguasaan terhad kurang pun ada. Jadi Allah bersifat sifat wujud. Adapun wujud bagi Allah tu tak ada. Sifat tu tak ada. Ni barang ada, bersifat dengan sifat wujud. Wujud ni tak ada. Kekal tak ada. Satu, barang ni memanglah bersifat kekal. Barang ni memanglah bersifat dengan satu, tapi diri kekal, diri sifat satu tak ada. Kita faham saja. Sifat hitam. Tu ada. Sifat hitam ni ada. Ini sifat ma'an ni. Macam mana sifat hitam nak ada di zat barang ni? Dia kena ada kaunuhu. Kaunuhu aswak tu lah. Kaunuhu aswak tu kena ada. Mana bukan nak aswak? Keadaan yang hitam dengan makna satu sifat yang melekatkan sifat hitam di zat barang. Ni kaunuhu. Ada ni. Sekat tu je. Boleh alhamdulillah, tak boleh semula. Itu bukan fardu ain. Itu bukan fardu ain. Tapi kalau nak faham kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kena faham situ. Tidak kita ngapa saja je. Kaunuhu qadiran, keadaan Allahnya yang kuasa. Dah apa beza dengan kudrah? Kudrah sifat yang di zat Allah. Maka Allah pun keadaan Allah kuasa. Dah apa bezanya? Bezanya kok mana? Ada ni. Dia kadang-kadang kita cerita sifat 20 jalanan Imam Maturidi, tapi kita hurah bukan sifat 20, kita hurah sifat 13 jalanan Imam Asy'ari. Kaunuhu qadiran, keadaan Allah yang kuasa dengan makna diri ada kudrah di zat Allah tu. Kaunuhu qadiran, itu jalanan Imam Asy'ari, bukan jalanan sifat 20. Pada ni tak tepatlah kita hurah kaunuhu qadiran, tak tepat dengan jalanan sifat 20. Tapi tak lari daripada jalanan sifat 13. Tapi tak kenalah dengan kehendak sifat 20. Mana tak reti kaunuhu qadiran atas jalanan sifat 20. Keadaan Allah yang kuasa dengan makna ada kudrah di zat Allah, itu jalanan sifat 13. Ada kudrah di zat Allah dengan sifat kudrah, maknanya sama. Jadi tak payah bilang sukulah pada ni. Maka sifat tinggal 13. Kenapa tak bilang kaunuhu secara tafsir satu-satu? Kudrah sifat yang di zat Allah Taala. Kaunuhu qadiran, bersifat Allah dengan kudrah, tu kaunuhu qadiran. Dah apa beza dua ni? Sifat lain tapi makna dia sama aja, lebih kurang je. Dah makna sambil kurang, nak tafsir juga, nak satu-satu juga kaunuhu tak payah, dia banyak. Lepas tu berhenti setakat kalam sudahlah 13. Tu 13 Kaunuhu ni huraian jalanan Imam Asy'ari, satu sifat juga, tapi maknanya tak lain daripada makna sifat kudrah tu sendiri. Kenapa ni? Tak lain pada reti, sifat lain-lain, tapi retinya sama. Kudrah sifat yang sedia yang ada di zat Allah Taala. Kaunuhu qadiran, keadaan Allah yang kuasa dengan makna Allah bersifat dengan sifat kudrah. Kudrah ada di zat Allah. Dah apa beza dengan kudrah dengan kaunuhu qadiran? Pengertiannya hampir sama. Maka jalanan sifat 13 tak payahlah bilang suku kaunuhu qadiran. Sebab apa? Makna dia dekat saja dengan makna sifat kudrah. Adapun sifat 20 lain pengertian. Kudrah sifat yang di zat Allah Taala. Kaunuhu qadiran satu sifat lain pula yang melekatkan sifat kudrah di zat Allah. Itu jalan sifat 20. Ada ni. Patutlah hati kita ni kadang-kadang hafal sifat 20, tapi kita sebenarnya berpegang dengan sifat 13. Jalanan Faridatul Faraid, jalanan sifat 13. Itu jalanan Imam Asy'ari, jalanan yang kuat. Cukuplah kitanya dengan sifat 13. Ngapa sifat 20, tapi bukan kita pegang hanya sifat 13. Jadi kuasa kudrah ni sifat yang wujudiah, yang ada di zat Allah Ta'ala, yang mana jikalau Tuhan buka hijab, Tuhan buka dinding antara kita dengan Allah, kita selain daripada boleh melihat zat Allah yang ada, kita boleh melihat sifat kudrah yang ada, kita boleh melihat sifat iradah yang ada. Pada ni kita sendiri ni, tubuh kita ada ni zat. Sifat kudrah ni sifat yang ada Tuhan letak di tubuh kita.
Walaupun sifat kudrah yang Tuhan letak di tubuh kita ni kita tak boleh nampak, tapi kita boleh rasa. Boleh tak rasa? Ketika bertenaga, ketika lesu. Ada. Ada. Bangun tu lembek, Allah mana ni tak boleh nak bangun ni. Mana apa? Kita rasa sifat kudrah tak ada. Kita bangun gagah. Kita rasa sifat kudrah ni ada. Tuhan letak di tubuh kita. Pada ni. Mana sifat kudrah di tubuh kita ni sifat yang ada. Walaupun kita tak boleh nak tengok, tapi kita boleh rasa sifat kudrah yang ada di tubuh kita. Jadi macam mana sifat kudrah nak lekat di tubuh kita? Kaunuhu qadirang, satu sifat lain pula yang melekatkan sifat kudrah di zat tubuh kita. Ni. Ada ni. Jadi sifat kudrah sifat yang ada. Jadi sifat kudrah Allah, jikalau Allah buka hijab di hari akhirat, ahli syurga dapat melihat zat Allah, ahli syurga dapat melihat sifat kudrah iradah Allah, sifat yang ada. Nak tengok sifat wujud kita bakar, tak ada sifat tu, dah nak tengoklah. Tapi kudrah iradah ilmu boleh tengok sebab sifat yang ada. Kemudian sifat kudrah ni lagi sedia. Sifat yang qadimah, dia sifat Allah sedia belaka, qadim belaka, tak ada permulaan. Faham tak ni? Sifat qadim belaka, tak ada permulaan. Adapun sifat kudrah kita ni memanglah baharu. Ada hilang ni. Sifat yang baharu yang Tuhan letak di tubuh kita. Yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Yang ada sifat kudrah di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bersifat dengan sifat kudrah. Ini ahli sunnah wal jamaah. Mu'tazilah menafikan sifat kudrah ada di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mu'tazilah menafikan sifat kudrah ada di zat Allah. Allah tidak ada sifat kudrah. Dan Allah qadir, Allah amat kuasa kan? Kuasa dengan zat, bukan kuasa dengan sifat. Ni Mu'tazilah. Ada ni. Sekarang sifat yang ijma' ulama' engkar jatuh kafir selalu adalah wujud, qidam, baqa, sampai kepada wahdaniyah. Itu sifat ijma' ulama' tu. Menafikan sifat wujud sampai ke wahdanah tu kafir tu. Adapun menafikan sifat kudrah sampai ke kalam, itu Mu'tazilah. Mu'tazilah menafikan sifat ma'ani di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi menafikan sifat wujud, qidam, baqa' tu kafir. Menafikan sifat kudrah sampai ke kalam, itu Mu'tazilah. Yang khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Maksud Mu'tazilah ni apa? Ia menafikan sifat kudrah. Dia menafikan Allah berkuasa. Menafikan Allah berkuasa tu kafir lah, bukan Mu'tazilah. Mu'tazilah tidak menafikan Allah berkuasa, tetapi Allah berkuasa bukan dengan sifat kudrah. Hak kita ni yang dengan dia, dengan kudrah. Yang dapat dengan dia mengada. Dapat dengan kudrah ni mengada meniada. Ada pun Mu'tazilah, Allah mengada, Allah meniada, tetapi bukan dengan sifat kudrah. Sifat kudrah tak ada di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah kuasa dengan zat. Kuasa dengan zat, bukan kuasa dengan sifat kudrah. Tu kena faham molek situ. Sebab saya pernah dengar orang ceramah, dia mengajar baca kitab. Sifat wujud, sifat nafsiyah, sifat qidam sampai kepada sifat wahdah, sifat salbiyah, ijma'. Nafi tu kafir. Adapun Mu'tazilah, dia menafikan sifat ma'ani, sifat kudrah sampai ke kalam. Lepas tu dihurau mana? Dia kata Mu'tazilah berpegang Tuhan lemah. Tu bukan Mu'tazilah tu, waktu kafir tu. Mu'tazilah tidak dihukumkan kafir. Masalah dihukumkan sebagai orang Islam. Ada ni. Dan kalau Allah tidak bersifat dengan sifat kudrah, jadi lemah. Bukan Allah berkuasa, Allah mengada dan meniada, tetapi bukan dengan sifat kudrah, dengan zat semata-mata. Gitu je. Sifat kudrah iradah tak ada. Allah menentukan dengan zat.
Allah mengetahui dengan zat. Allah mendengar dengan zat. Allah melihat dengan zat. Bukan dengan sifat. Itu Mu'tazilah. Dia kata kalau kudrah ni ada di Tuhan sungguh, iradah ni ada di Tuhan sungguh, jadi banyaklah benda qadim. Zat Allah qadim, sifat kudrah Allah qadim, iradah Allah qadim, ilmu Allah qadim. Banyak qadim dia kata. Nak qadim saja. Zat Allah je qadim. Sifat-sifat tak ada. Sifat kudrah tu dah tak ada. Wujud kena bakar bukan sifat yang ada. Tak apalah tu. Kudrah ni sifat yang ada. Jadi zat Allah, zat yang ada, qadim. Kudrah Allah, sifat yang ada, qadim. Jadi zat Allah pun qadim, kudrah Allah pun qadim. Banyak qadim. Tak mahu banyak qadim. Nak saja qadim. Mana? Zat Allah qadim. Sifat wujud kena bakar tak apa, sebab tu bukan sifat yang ada. Kudrah sifat yang ada. Jadi banyak qadim. Itu Mu'tazilah. Dia menafikan sifat kudrah iradah. Tapi Allah berkuasa. Kalau menafikan Allah berkuasa tu kafir pula tu. Allah tidak bersifat dengan sifat kudrah, bahkan Allah lemah. Tu kafir terus tu. Dah ni. Itu hak Mu'tazilah. Kita ahli sunnah. Sifat kudrah ada di zat Allah Ta'ala. Yang dapat dengan dia, dengan sifat kudrah itulah mengadakan tiap-tiap mungkin dan meniada akan dia akan tiap-tiap mungkin atas muwafaqah iradah. Ada ni. Macam kita lah, kadang-kadang zat kita ni nampak sihat molek zat tubuh kita ni, tapi semua orang buat belaka. Sebab apa? Sebab tak ada sifat kudrah. Kalau kuasa dengan zat, bolehlah buat. Tak, bukan kuasa dengan tubuh, kuasa dengan kudrah yang Tuhan letak di tubuh kita. Walaupun tubuh kita comel, gemuk, segar molek nampak tubuh, tapi dah sifat kudrah Tuhan tak ubah. Tak ada nak bangun lah. Itu mana apa tu? Kuasa dengan sifat, bukan dengan zat. Faham ni? Kuasa dengan sifat, bukan dengan zat. Zat comel. Dia zat comel tadi kan? Kalau kata tinggal kulit, tinggal tulang, mana sabahlah tak boleh nak bangun pun. Tinggal kulit, tinggal tulang je. Hak ni tubuh gemuk metong. Metong tak? Apa? Bulat gete. Bulat gete tu lain. Gemuk metong lah. Dah makan. Semua benda nak makan. Hak budak makan pun nak makan juga. Semua benda nak makan. Lalu je kau sebelah budak bawa aiskrim pun nak juga. Ramai. Tu nikmat hidup. Apa? Nak belaka. Tu nikmat hidup. Mana kita orang tua? Tengok budak makan aiskrim nak tak? Tambah tak nikmat hidup. Tak nikmat hidup lah. Aiskrim sedap, mahal lagi aiskrimnya. Ni baru dapat nikmat hidup. Budak lah buat aiskrim. No, aiskrim. Tu nikmat hidup. Ada ni. Ni buat aiskrim budak-budak. Ada. Dia tahu nikmat hidup. Akhirnya segar molek tubuh, tapi kudrah dia kedau. Tak ada buat apa pun. Mana apa ni? Kita boleh buat dengan kudrah yang Tuhan letak kita. Ni ahli sunnah jemaah, tapi kudrah tu tak berkah. Kalau kudrah berkah pula, kudrah kita ni berkah tu qadariyah pula tu. Tu sesat. Kita cerita zahir je. Kita cerita zahir kerana Tuhan letak kudrah di kita, kita pun boleh bergerak. Tapi hakikinya kudrah makhluk Allah. Kudrah Tuhan letak kita tu makhluk Allah. Makhluk tak berkah. Bergeraknya kita perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang dapat dengan dia dengan sifat kudrah mengadakan tiap-tiap mungkin dan meniada akan dia meniada mungkin. Apa dia mumkinun? Di ibarat kita ni. Mumkinun ni makhluk ni lah. Mumkinun ni perkara yang harus ada, harus tiada. Itu mumkinun. Dah. Barang yang harus ada, harus tiada. Barang yang antara ada dengan tiada ni sama je. Mastawa alaihi wujuduhu adamu. Perkara yang ada dengan tak ada ni boleh terima belaka. Itu dia panggil perkara yang harus ada dan harus tiada. Itu mumkinun. Mumkinun ni selain daripada yang wajib, zat Allah. Selain daripada yang mustahil, sekutu bagi Allah. Ni hak mumkinun. Faham tak ni? Dia gini, kita ada 3. Wajib ada, harus ada, mustahil ada. Ni cerita rekah lah ni. Hak wajib ada, zat Allah dan sifat Allah.
Tapi sifat Allah pun bukan semua ada. Ada dan juga sungguh. Tu cerita detail lah. Kita nak ambil carikas je. Hak wajib ada zat Allah dan sifat Allah. Hak mustahil nak ada sekutu bagi Allah, anak bagi Allah, isteri bagi Allah, tu mustahil. Satu lagi yang harus. Mana yang harus? Selain daripada tu lah. Apa dia? Makhluk ni lah. Apa dah ni? Apa dia mungkinun? Kita. Apa dia mungkinun? Gerak diam kita. Apa dia mungkinun? Perkara baik, perkara jahat kita lakukan. Itu mungkinun mereka. Sekarang mungkinun ni bukan hak wajib, bukan hak mustahil. Sebab perkara wajib, perkara mustahil nanti dia akan bicara di hadapan, tidak berkait dengan kudrah Allah. Pada ni. Zat Allah ada. Pada ni. Kudrah yang buat? Tidak. Zat Allah ni mendengar melihat. Kudrah yang buat? Tidak. Anak Allah tak ada, isteri Allah tak ada. Kudrah yang mentadakkan? Tidak, tak berkait. Kudrah tidak berkait dengan perkara yang wajib. Kudrah tidak berkait dengan perkara yang mustahil. Sekarang anak Allah tak ada, isteri Allah tak ada. Kudrah yang mentadakkan? Tak ada kait, tak kait. Sebab itu memang benda yang tak ada. Kudrah mentadakkan benda yang tak ada. Tasilul hasil dia panggil. Mentiadakan benda yang tiada. Itu sia-sia. Ada ni. Sekarang anak Allah memang tiada sedia kala. Isteri Allah memang tiada sedia kala. Lepas tu kudrah yang mentiadakan? Dah. Tak berkait. Jadi kudrah hanya berkait dengan perkara yang harus. Mana semua ni? Ni perkara ni bukan mungkin belaka lah ni. Hidup kita, napak kita, gerak dia kita, ini semua mungkinun belaka. Jadi semua perkara hak mungkinun ni siapa yang mengadakan? Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kudrah, yang mengadakan sekalian perkara yang berlaku. Itu qadar Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Kemudian Tuhan mengada ni atas muwafaqah iradahnya. Muwafaqah ni bersetuju, muwafaqah ni selaras, seiring, sebagaimana iradah. Apa iradah? Allah yang bersifat iradah telah menghendaki, telah menentukan sekalian perkara yang akan berlaku pada azali, yang kita panggil qada. Jadi qadar Allah mengada meniada muafakat dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang keenam. Kita mengikut jalanan Imam Asy'ari. Sebab faridah kita jalanan Imam Asy'ari. Mana jalan Imam Asy'arinya? Ketentuan azali qada. Yang Tuhan buat sekarang qadar. Ni. Jalanan Imam Maturidi sebalik. Ketentuan tu qadar. Yang sedang berlaku sekarang qada. Jadi Asy'arinya beriman dengan qada dan qadar, Maturidinya beriman dengan qadar dan qada. Memanglah rukun iman yang keenam dia ada dua pegangan. Satu ketentuan, satu perbuatan Allah. Jadi antara ketentuan azali dengan perbuatan Allah akan dibicarakan hak azali dulu, bukan gitu. Barulah pergi kepada perbuatan Allah. Jadi jalanan Imam Asy'ari beriman dengan qada, ketentuan azali, qadar, perbuatan Allah. Maturidi beriman dengan qadar, ketentuan azali, kemudian qada, perbuatan Allah. Tu kau situ je. Tak apalah tu. Ada ni. Qada qadar ke qada ke sama je. Dia yang berbeza hanyalah panggilan saja. Pegangan sama, panggilan. Sama ada qada qadar ataupun qadar dan qada. Itu je. Kan? Jadi kita pakai jalanan Imam Asy'ari. Jadi muwafaqah iradah ni lah dia panggil qada. Mengada meniada ni dia panggil qadar. Hak kita dahulunya, hak rukun iman yang keenam kita dahulu tu. Hak muka surat 4. Keenamnya beriman dengan qadarnya, baiknya dan jahatnya. Artinya bahawa sekalian perkara, sama ada elok seperti taat atau keji seperti maksiat, sekalian perkara hasil ia, berlaku ia dengan perbuatan Allah. Tu qadar, qudrah.
atas muwafaqah kehendak Allah pada sedia kala, itu qada. Ni rukun iman kita yang keenam terdahulu. Sekalian yang berlaku perbuatan Allah, qadar, qudrah. Tuhan perbuat atas muwafaqah kehendaknya pada sedia kala, itu qada, iradah Allah Subhanahu wa taala, ketentuan azali. Itu hak rukun iman yang keenam. Dia akan bicara ketentuan, lepas tu bicara perbuatan. Tapi kaedah sifat 20 disusun kudrah dulu. Iradah yang ke-8. Yang ke-7 kudrah. Yang ke-8 iradah. Kenapa cerita hak Tuhan buat dulu? Ya, wahdaniyah kan. Keesaan pada perbuatan kan hak Tuhan buat kan. Kemudian pula dimulai dengan kudrah baru iradah. Walah iradah hak azalinya menentu sedia kala. Hak Tuhan buat sekarang, hak berlaku ni lah sekarang. Jadi cerita hak azali dulu, ketentuan Allah pada sedia kala. Barulah cerita perbuatan Allah yang berlaku sekarang. Itu rukun iman yang keenam. Tapi kenapa sifat dia cerita hak kudrah dulu? Sebab hak zahir depan kita, depan mata kita. Hak ketentuan azali, malaikah pun tak tahu. Hak ketentuan azali, malaikah pun tak tahu. Ada ni. Hanya Allah yang mengetahui. Sampai masa Tuhan buat. Sekarang kita berada di surah iman. Ini Tuhan buat. Maka nyatalah kepada kita, Allah Ta'ala telah menentukan sedia kala pagi ni kita akan berada di surah iman. Walah sebelum sampai masa esok pukul 9. Ketentuan azalinya macam mana? Kita tak tahu. Malaikat pun tak tahu azali. Malaikat tahu hanya catatan di Lauh Mahfuz je. Hak azali hanya Allah yang mengetahui. Pada ni tak tahu, tapi sampai masa Tuhan buat kita ada sini pagi ni duha ni, maka tahulah kitanya ketentuan azali kita akan di sini. Tapi hak zahir depan kitanya ketentuan ke? Dah, perbuatan Allah ni, perbuatan Allah. Jadi dimulai dengan perbuatan Allah. Yang berlaku di kita ni Allah buat belaka. Hak berlaku di kita ni Allah buat ni muwafaqah iradah. Sebagaimana hak azali menentukan. Barulah cerita pula sifat yang ke-8, sifat iradah. Ini susunan sifat 20. Tapi kalau rukun iman, dia akan sebut ketentuan azali dulu, barulah sebut perbuatan Allah. Qada, ketentuan azali. Qadar, perbuatan Allah. Beriman dengan qada dan qadar. Dia gitu. Susunan sifat 20 dimulakan dengan kudrah, sebab tu hak nyata depan mata kita ni. Hak berlaku kita ni. Organ-organ kita berfungsi, Allah yang buat. Kita nampak, kita dengar, Allah yang buat. Kita duduk atau terbalik, Allah yang buat. Dan segala yang berlaku kita ni, Allah yang buat. Hak berlaku semua ni, Allah yang buat. Tu kudrah. Hak tu hak nyata. Maka dimulai dengan kudrah. Tambahan pula sifat yang ke-6 bicara wahdaniyah. Wahdaniyah yang ketiga, keesaan pada perbuatan. Cerita bab perbuatan Allah tu. Cerita bab perbuatan Allah, keesaan pada perbuatan. Sesuailah sifat yang ke-7, sifat kudrah. Allah mana yang keesaan pada perbuatan, Allah mana yang buat segala-gala, Allah yang bersifat dengan kudrah. Ni susunan sifat 20. Kemudian kita hari ni mungkin sekitar je lah, sebab nanti 10 suku Baba Wan Ismail, kita akan beri peluang dia cakap, dia cerita sikit hak berkaitan dengan perkembangan hak masjid di pondok dia tu. Kemudian kita hak tahu dalam masjid dan surau ni jalan macam biasa ni untuk surau. Cuma macam sebut minggu lepas lah, untuk kita kalau ada sumbangan kepada Baba Wan Ismail, kita redirect lah pada, sebab kita nak sepenuhnya untuk Baba Wan Ismail atas surau ni walaupun dijadikan masjid, tapi surau imam ni iktikaf lah, ni masjid ada ni. Kemudian sebab itulah bagi perempuan yang uzur ada ruang di tepi tu. Di tepi tu bukan masjid, kan ada tambahan dulu, kan ingat tak? Jadi tambahan itu bukan masjid. Dia tak tulis situ, dia tulis lah ruang orang haid. Tak boleh tulis gitu, malu dia orang. Tulis ruang serbaguna. Ruang bebas ke apa. Ruang luar tu ada ruang tambahan. Itu bukan masjid. Pada ni. Jadi walaupun surau imam ni masjid, tapi dia bukan masjid jami', bukan masjid wak Jumaat.
Apabila bukan masjid buat Jumaat, dia sumbangan diterhad. Ada ni. Kalau masjid tu buat Jumaat, mingguan berapa ribu boleh. Itulah masjid dia agak tu sikit. Kalau macam bukan Jumaat, walaupun masjid sesuai mana masjid, tapi bukan buat Jumaat, dia Jumaat lah orang ramai-ramai. Tong pun lepas daripada beri salang tu kan, pada sana tong pun lalu tu kan. Tu boleh ribu tu hok lalu tu nah. Badat ni. Kempen pula infak pada masjid. Kita nak infak pada masjid yang guna pakai infak kita tu. Ni marah dia orang masjid pula. Mana Haji Man? Haji orang pegang masjid. Infak kepada masjid yang guna pakai infak kita. Bukan masjid yang tulis jumlah luar. Kita duit simpanan kita ada ratus-ratus ribu. Tak mau pakai, kita pergi infak lain. Banyak lagi tempat yang nak guna manfaat daripada duit kita tu. Kalau masjid tu tak mau guna pakai, pergi infak lain. Kita infak tujuan apa? Tong lalu Jumaat tu di masjid, kita berduit tujuan apa? Tujuan supaya pihak masjid simpang. Supaya masjid kita ni ada duit 200 ribu, 500 ribu. Siapa ada masjid 1 juta lebih. Ada apa-apa dalam masjid perlu kepada baiki apa, tunggu kerajaan. Duit juta lebih, buatlah. Ni orang yang pegang masjid yang tak reti. Dia ingat masjid ni macam syarikat kan, dia nak ada modal terkumpul. Biar banyak itu syarikat. Kita infak ke masjid supaya dilaburkan, supaya kita dapat sedekah jariyah, sedekah yang berpanjangan, yang kita dapat pahala berpanjangan. Bukan sedekah yang perap yang diperap tak. Ni perap apa? Perap pendam apa panggil? Tambah sedekah gitu. Ada ni. Ada ni. Jadi masjid ni tak ada ni, Sulaiman tak ada. Dia tahun jalan tu untuk derma, untuk masjid kita ni untuk Sulaiman. Jadi untuk baba wang Ismail, derma beri cara direct lah. Beri cara direct. Ataupun tak silap di tepi tu, di luar tu ada dia botong untuk baba wang Ismail. Di luar bukan dalam, di luar. Dia ada tulis bahasa di bekas dia tu. Kat luar tu ada ke tak? Rasanya dia kata nak buat kat luar je lah. Kat luar bukan kat dalam. Tahun dalam ni untuk Sulaiman. Tahun dalam untuk Sulaiman. Jadi untuk baba wang Ismail beri pada dia direct lah. Dia akan ceritalah berkaitan dengan perkembangan pembinaan masjid. Tapi tak ada royak tu, makna kita kalau tempat yang ambil manfaat duit yang kita sumbang, bukan tempat yang Allah dia berbangga pula tulis di luar tu duit ada ratus-ratus ribu. Ada ni. Jadi tidak dimanfaatkan. Lepas tu kerajaan lah sepatutnya kena tekan. Nak buat program apa-apa payah. Dia nak tunggu orang mari ceramah hak kerajaan tu. Sebab kalau hak kerajaan tu, pihak masjid tak payah keluar sumbangan. Nak gitu. Hak kerajaan tu tak tahulah. Orang adanya kadang-kadang 5 orang, 10 orang tak ada sambutan. Jadi tak kira dia tak ada sambutan pun. Janji dia tak keluar belanja. Kalau ada AJK pandai-pandai nak jemput orang luar mari, AJK kena cari duit sendiri. Gitu no. Ada masjid seumpama tu. Nak tahu piti? Nak simpan piti? Kalau piti dia senang pula. Dia ingat piti dia. Dia ingat piti dia, bukan piti dia, piti orang ramai. Cuba tanya kat orang sumbang, awak sumbang untuk masjid supaya masjid simpang? Ada untuk masjid guna. Katanya gitu ada. Tapi kita Sulaiman tak ada Jumaat. Walaupun masjid tapi tak ada Jumaat, maka sumbangannya hak kelah-kelah maghrib gitu jelah. Hak sumbangan termasuk Selasa kita ni. Betul lah, jadi kita tak ambil lah yang baba Ismail pun sumbangan direct lah. Cuma dia bubuh kat luar tu, adalah kat luar tu bakal dia bubuh tong dia untuk pembinaan masjid. Untuk pembinaan masjid. Lepas tu dia pagi minggu lepas ada gambar masjid apa semua kan. Di atap dia tu kemungkinan dalam 30-40 ribu jugalah atap tu saja. Sebab dia punya besi atas tu 40 ribu dah tanpa masuk upah. Barang besi tu
Kayu atas tu besi. Sebab di belah sana nak cari kayu mahal sangat, dia tak ada kayu belah sana, dia pakai besi. Jadi dia orang belah sana bila atap tu pasang dah, dia orang guna lah. Dia bawah ni dia buh pasir penuh, dia akak sikit dinding, tak nampak sangat, dia pakai mayang lalu dah. Kita tunggu siap. Memang orang tua marah, tak siap, duduk tak siap. Memang tua tak siap. Biasa kita je pondok-pondok lain ni. Kalau masjid dia orang panggil apa? Masjid setakat boleh duduk. Lepas tu dia tambah sikit. Baru je nak siap. Hak atas hak lama tu kena tukar hak baru dah. Apa gitu benar? Dah 2-30 tahun tak siap. 2-30 tahun pondok, masjid tak siap. Pada 2-30 tahun masjid tu pondok pakai, tak siap. Dekat-dekat nak siap, hak atas tu kena tukar hak baru dah. Tukar baru dah. Hak bawah pun tak siap lagi. Dah, pakai tu kita kata kalau duduk tak siap takkan siap. Jadi pakai kodo boleh duduk ni atas siap, bawah berpasir molek, akak dinding sikit, tak nampak sangat. Dia pun pakai. Buat semayang, buat ngajar. Ini hak babu orang semayang ni masjid pondok. Bila masjid pondok bukan hanya untuk solat berjemaah. Belajar dia pagi pas ke malam di masjid tu lah. Faham tak dia? Kita masjid kampung ni kalau ada kuliah subuh. Kalau ada kuliah duha tu pun jarang-jarang. Kalau ada kuliah maghrib tu je lah. Lepas tu hak lain tu jemaah lah. Masjid pondok berjemaah dan juga kuliah daripada pagi sampai ke malam. Tu. Yang apa tu? Jariah manfaat dia tu. Untuk derma hak masjid. Tu masjid dia mestilah kepada Babu Wan Ismail. Janji dengan Babu Ismail ni dalam 10 suku gitulah. 10 suku apa semua. Habis. Jadi kita balik semula kepada ini mengada tiap-tiap mungkin dan meniada akan dia atas muwafaqah iradah. Sebagaimana ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah. Cuma nota kaki di luar tu. Nota kaki di luar tu. Ni pun minggu ni pun tak sempat ni, kita akan huraikan balik kemudian. Tapi kita baca dulu hak nota kaki di luar. Qauluhu nombor 2 tu. Qauluhu katanya kata pengarang Syekh Ahmad Al-Fatani atas muwafaqah iradah. Apa makna muwafaqah iradah? Artinya maksud muwafaqah iradah ni Tuhan mengada meniada atas muwafaqah iradah, maksudnya bahawasanya Allah Ta'ala tiada mengada dan tiada meniada dengan kudrahnya. Dengan kudrahnya. Mengada dengan kudrah. Tapi kudrah ni sifat Allah. Bukan alat bagi Allah, sifat bagi Allah. Kemudian bukan kudrah yang mengada. Siapa yang mengada? Bahawasanya Allah Ta'ala tiada mengada dan tiada meniada, melainkan dengan kudrah. Maknanya mengada meniada adalah Allah. Tanda ni bukan kudrah. Allah yang mengada. Allah mana? Allah yang bersifat dengan kudrah. Bukan kudrah mengada. Kalau berpegang diri zat diri kudrah tu yang mengada. Salah pegangan tu kufur. Yang mengada bukan kudrah. Yang mengada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Macam kita lah. Kita ada sifat kudrah, ada tenaga. Yang berusaha ni siapa? Yang buat ni siapa? Kita yang bersifat dengan kudrah. Faham tak ni? Kalau kudrah yang buat, kita duduk sandar je lah. Duduk sandar di kursi. Mung kudrah pergi buat. Gitu. Suruh kudrah ni, tenaga di kita pergi buat. Tak, kita yang buat. Usaha kita yang buat. Tapi yang ada kudrah di kita. Jadi yang mengadanya Allah yang bersifat dengan kudrah. Jadi bahawasanya Allah Ta'ala tiada mengada dan tiada meniada dengan kudrah, melainkan akan barang yang telah ia Allah tentu akan dia akan barang dengan iradahnya. Ini qada azali. Allah tidak mengada, tidak meniada, melainkan akan barang yang diqadakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah pada sedia kala. Jadi hak Tuhan buat di kita setiap saat ni, inilah perkara yang diqadakan oleh Allah pada sedia kala. Masya Allahu kan wa man lam yasha lam yakun. Nabi kata barang yang dikehendaki oleh Allah akan ada, dan barang yang tidak dikehendaki Allah tidak akan ada, tidak akan berlaku.
Yang berlaku semuanya barang yang dikenaki oleh Allah. Yang berlaku ni adalah perkara yang dilakukan, perkara yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bersifat dengan qudrah. Bersalahan bagi Mu'tazilah. Mu'tazilah golongan-golongan yang tergelincir, yang terpesong. Apa panggil apa? Tewing apa panggil? Pewing. Bukan tewing. Tewing. Tewing orang panggil. Tewing daripada akidah Al-Quran dan hadis. Itu Mu'tazilah. Yang tergelincir daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dipanggil Mu'tazilah. Mu'tazilah ni ada bagai-bagai fahaman pula. Ini Mu'tazilah mana ni? Bersalahan bagi Mu'tazilah yang berkata mereka itu, yang berpegang mereka itu dengan bahawasanya Allah Ta'ala menjadi, ia Allah akan segala kejahatan dan yang keji. Hak jahat pun Tuhan jadikan, hak keji pun Tuhan yang jadikan, perkara haram pun Tuhan jadikan, perkara makruh pun Tuhan jadikan. Semua perbuatan Tuhan. Hak beza dengan ahli sunnah, padahal tiada menghendaki ia Allah akan segala kejahatan dan yang keji. Oh, Tuhan buat tapi Tuhan tidak kehendak. Gitu. Jadi perkara jahat yang berlaku Tuhan yang lakukan, Tuhan yang jadikan, qudrah, qadar. Tetapi Tuhan tidak kehendak, Tuhan tidak qadakkan. Tak ada iradah di sini. Ini pegangan Mu'tazilah. Ada ni. Jadi Mu'tazilahnya perkara jahat, perkara baik qada dan qadar. Perkara jahat qada tiada, qadar saja ada. Apa ada ni? Hak timbul pula sekarang perkara jahat, qada pun tidak ada, qadar pun tidak ada. Ni Mu'tazilah hak asal ni. Hak asal perkara jahat, qada Allah tidak tentukan. Manusia yang memilih sendiri untuk buat perkara jahat. Bukan Allah yang menentukan. Allah hanya mengetahui je. Seseorang yang Allah jadikan ni akan pilih benda jahat, pilih kafir, pilih maksiat. Ni perkara jahat. Allah tidak tentukan, Allah tidak kehendaki, Allah hanya tahu. Sampai masa dipilih, dilakukan, berhasil perbuatan Allah juga. Jadi Allah tunggu buat je lah, tapi Allah tidak kehendak, Allah tidak tentukan. Ini Mu'tazilah. Tapi timbul ni perkara jahat, Allah tidak tentukan, tak ada qada dan Allah tidak lakukan. Lepas tu berlaku perkara jahat tu, kita yang melakukan sendiri perkara jahat, kita yang menghasilkan perkara jahat dengan kudrah yang Tuhan letak kita. Itu Mu'tazilah lain pula tu. Ada ni. Ni kata kena letak molek sini. Sebab dia dua pegangan kita, satu qada, satu qadar. Satu qada, satu qadar. Kita ahli sunnah beriman dengan qada dan qadar, sama ada perkara baik ataupun perkara jahat. Ini kita ahli sunnah wal jamaah. Hak Mu'tazilah ni pula, ada Mu'tazilah pada qada, qadar dia molek. Ada tergelincir pada qadar, qadaknya molek. Ni. Ada yang tergelincir kedua-dua. Tapi kita ingat baik ni, qada satu pegangan suku, qadar satu pegangan suku. Ada ni. Kena kemah dua-dua ni. Qada dan qadar kena kemah. Sebab apa? Sebab ada terpesong qada, walaupun qadarnya tidak terpesong. Ada qadanya okey, tapi qadarnya terpesong. Ada ni. Qadarnya terpesong. Ada. Ni keletak molek ni. Ada golongan yang qadarnya tidak terpesong. Dia beriman dengan qada dan qadar Allah. Terpesongnya kerana tidak berpegang ada pilihan dan perbuatan. Itu Jabariyah. Terpesong dalam bab lain pula. Ni kena letak molek ni. Kena letak molek. Kena letak molek. Ada. Cerita ahli sunnah pula berpegang ada ikhtiar usaha. Tapi itu hanya letak saja ikhtiar usaha. Hakikinya tidak ada ikhtiar usaha.
Bukan kata istighfar itu tak berkah. Kalau qadariyah, istighfar itu berkah macam sebut minggu lepas. Istighfar berkah tu qadariyah. Kita ahli sunnah istighfar tak berkah. Tapi saya sebut berulang kali minggu lepas, diri istighfar pun hak Tuhan juga, bukan hak kita. Mana ni? Ada yang berpegang ada istighfar. Selamat daripada akidah Jabariyah. Dia berpegang istighfar tak berkah. Selamat daripada akidah Qadariyah. Ingat ke akidah ahli sunnah dah? Tiba-tiba dia berpegang diri istighfar yang tak berkah tu, diri ikhtiar hak kita. Diri usaha hak kita. Tapi berhasil hak Tuhan. Itu bukan ahli sunnah gitu. Dah kalau kita istighfar kita tak ada hakikinya, walaupun wajib berpegang kita ada istighfar gitu je. Hakikinya sekalian perkara Allah yang mengadakan. Kenapa? Pilihan kita pun perbuatan Allah. Usaha kita pun perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ada gitunya. Dan kalau gitu Jabariyah betul. Hakikinya betul lah Jabariyah. Memang tak ada apa. Tak apa salah. Sebenarnya Quran sandar kita nak buat mana pula? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in akan dikau kami yang sembuhkan. Jadi kita pun berpegang kami hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan kami pun tetap qada dan qada Allah. Kalaulah pilihan kami ni qada dan qada Allah, kenapa Tuhan kata kami? Jangan duk tanya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan ditanya pekerjaan Allah Subhanahu wa taala, kamu yang akan ditanya pada hari akhirat. Jadi ni ada hak dia. Dan sekarang hakikinya tak ada gapo kita Tuhan belaka. Kenapa Tuhan sandar kita? Dan kalau Tuhan belaka, kenapa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Akan dikau kami yang sembah. Kami tak ada gapo. Pilihan dan perbuatan kami pun hak Tuhan belaka. Bapa akan dikau kami yang sembah. Bapa sandar pada kami. Hakikatnya kami tak ada apa-apa. Dia ada soal. Serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berpegang sebagaimana Quran royak. Quran royak kami yang beribadah, kita pun berpegang kami hamba ada pilihan dan perbuatan. Dan Quran kata hak dia belaka qul kullu min indillah. Kata alim ulama semua perkara baik jahat datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita pegang hak Tuhan belaka. Hak rukun iman yang keenam, segala-gala qada dan qadar Allah. Pada ni kita hanya setakat tu je. Jadi kena tak molek tu pilihan dan usaha hamba tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Hak ni saya duk tekan hak minggu lepas ni. Ni nanti kita bicara hak bab perkara jahat. Perkara jahat dipanjang bicara di muka surat 8 tu. Dipanjang bicara berkaitan dengan perkara jahat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Cuma sini di situ dah. Cuma kita nak ambil sini hak nota kaki ni, mungkin minggu ni pun tak sempat, kita akan baca 9 minggu depan. Maknanya Mu'tazilah perkara jahat tak ada qada. Allah tidak menghendaki, Allah tidak menentukan. Allah hanya mengetahui kita memilih dan melakukan perkara jahat. Tetapi berhasil pekerjaan jahat Allah yang menjadikan. Maknanya masih lagi keesaan pada perbuatan tu. Sebab menghasilkan perbuatan tu adalah qada Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang larinya memilih itu bukan qada Allah. Hamba memilih sendiri untuk melakukan perkara jahat. Situ pun lari tu daripada keesaan pada perbuatan. Sebab keesaan pada perbuatan bukan hasil pekerjaan saja perbuatan Allah. Diri pilihan pun perbuatan Allah. Diri usaha pun perbuatan Allah. Itu berpanggil keesaan pada perbuatan. Ni hak betulnya. Hak kita ahli sunnah wal jamaah. Jadi kitanya hak nata kaki di luar tu kita akan perhalusi semulalah. Hak minggu hadapan. Cuma macam sebut awal-awal tadilah, kita kena perhati molek. Cuma tak ada cerita bab-bab hak sifat ada, sifat tak tunjuk barang tu. Pergi selik tu dulu. Selik tu dulu. Sifat yang ada, sifat yang hak bangsa sungguh apa semua tu, jadi cerita tu dulu. Yang kita nak poinnya hak masalah pada mengada, meniada, muafaqah, iradah, kemudian Mu'tazilahnya macam mana, hak berkaitan dengan perkara yang jahat. Jadi kita ada masa dalam 10 minit lagi tu. Babu Ismail tu sampai dah. Jadi insya-Allah kita dengar sedikit berkaitan dengan
cerita berkaitan dengan perkembangan. Sebab pembinaan masjid itu sedikit sebanyak di antaranya adalah daripada sumbangan orang kita ni belaka. Dan insya-Allah lah, macam saya biasa disebut semua, kadang-kadang orang dia banyak nak minta tolong cari derma. Tapi saya tak semudah-mudah tu. Sebab apa? Sebab kita setakat derma buat masjid, setakat nak main jemaah gitu, bolehlah manfaat. Tapi hak manfaat paling besar adalah hak program-program pengajian tu. Jadi program pengajian yang diadakan di masjid, yang kita ada saham sama, program pengajian di masjid yang kita ada saham sama, setiap program tu kita akan dapat pahala. Orang faham program daripada kuliah tu, kita akan dapat pahala. Orang yang faham program kuliah tu, dia beramal pula, kita akan dapat pahala. Kemudian pelajar pondok pula, di balik kampung dia ngajar pula, kita akan ada bahagian kita. Sebab dia duduk belajar di masjid yang kita ada saham kita. Gitu je lah. Jadi mudah-mudahan kita akan dapat pahala yang berpanjangan daripada masjid yang kegunaannya hak ilmu, lepas tu pondok pula yang insya-Allah akan melahirkan orang-orang yang boleh menyampaikan ilmu agama kepada masyarakat. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.